Assalamualaikum dan selamat bertemu di dalam channel saya. Okey, dalam video kali ini kita akan membuat satu video tentang cara-cara untuk mula dalam menggunakan drone racing ataupun drone freestyle ataupun drone yang kita panggil sebagai DIY racing drone. Okey. So ini adalah salah satu drone daripada customer kita yang kita test fly untuk hari ini. Untuk video kali inilah. Tapi pemandangan kita nak juga buat tutorial tentang cara-cara untuk menggunakan drone dan cara-cara untuk kita terbangkan dia. So kita akan menggunakan drone customer ni lah. So drone customer ni sangat sesuai untuk digunakan sebab dia mengandungi GPS. So kita akan tunjukkan bagaimana cara-cara untuk armkan drones. Okey, pertama sekali bagi siapa-siapa yang menonton channel saya yang belum subscribe lagi, sudi-sudikanlah untuk subscribe ke channel saya ya. Kerana subscribe anda mungkin akan dapat menaikkan semangat saya untuk membuat video yang seterusnya lah. Okey. So yang ni kita perlukan goggle dan juga kita menggunakan remote fly sky. Yang ni Yang ni kita akan menggunakan FlySky i6X. Tapi kalau menggunakan normal FlySky i6 pun boleh, tak ada masalah. Kita pun biasa akan provide untuk customer jugalah. Okey, so yang perlu kita tahu apa itu maksud arm. Okey, so arm ni biasanya digunakan oleh macam kalau misal kata dia arm ni bukan maksudnya macam arm tu ialah lengan. Ejaan dia adalah ARM. So kalau you kan dekat sini yang kita check dekat dalam Google, arm ni juga bermaksud activate the fuse of a bomb or missile or other explosion device so that it is really to explode. So yang ni juga biasanya akan digunakan oleh orang-orang yang suka sangat bermain FPV. Diorang mesti akan menggunakan perkataan arm sebab arm ni bermaksud saya akan bagi contoh lah macam mana rupa arm tu. Okay. So basically bagi siapa-siapa yang pernah main drone untuk jenis yang macam toy grade, kebiasaannya bila mereka onkan saja remote ni, untuk button untuk on, mereka biasa panggil dia perkataan on lah. So on ni biasanya tolak ke sini ke atau tolak ke sini ke, atau mungkin ada satu button khas untuk mereka on, ataupun basically kalau on kan switch saja dia akan terus boleh terbang lah. Tapi untuk yang DIY racing drone ni dia agak berbeza sedikit. So sorry ni agak belecak sedikit sebab dah lepas crash kan customer ni. So boleh kita dah habis baiki. Okey. Biasanya kalau korang armkan drone ni, cuba korang perhatikan, saya dah pasangkan bateri ni tau. So kalau korang perhatikan dekat sini pula, dia langsung tidak boleh arm. Boleh dikatakan dia langsung tak boleh nak terbang. So ini menunjukkan yang DIY racing drone ni dia ada ciri-ciri safety features. Okay. So untuk yang ni, untuk drone yang macam ni, memang kebanyakannya mesti ada function arm ataupun kita panggil button. Nak lebih senang cerita, arm ni macam contoh macam kalau korang ada kereta, korang start je engine, kereta tu masih belum boleh jalan lagi. Tapi sekiranya korang gerakkan gear ataupun tukarkan kepada mode D ke ataupun mode R untuk reverse ke, baru kereta tu akan berjalan. So lebih kurang similar macam drone racing ni jugalah. So kalau korang nak perhatikan, dah boleh arm. Okay. So let's say contoh, function, kenapa arm ni sepatutnya kena ada. So contoh, let's say kalau korang tekan button arm ni, bila kita on kan saja, so dia punya throttle dekat sini kita dah naikkan lebih kurang 5 atau 10%. Dan kalau kita gerakkan lagi, dia dah tak on dah. Dan satu lagi, bila korang tekan button arm saja, dia still tak boleh nak on kan juga, ataupun tak boleh nak pusingkan kipas tu lah. So ini ciri-ciri safety features. Unless korang turunkan semua kepada neutral atau semua ni neutral, baru korang boleh tekan arm. Okay. So itu adalah bermaksud perkataan arm. Let's say kalau korang ada suggestion lain tentang apa maksud arm tu, korang bolehlah kongsikan sekali lah untuk para yang
yang menonton dekat channel saya ni. At least kita boleh kongsi sedikit ilmu lah tentang apa yang perlu dibuat semasa kita nak mulakan dalam drone racing ni. Okay, itu adalah button arm. So kali ni kita akan cuba nak tunjukkan bagaimana kita pandu drone menggunakan FlySky S6 ni. Okay, so kita teruskan. Okay, pertama sekali untuk yang siapa-siapa yang menggunakan quad GPS, kebiasaannya kalau first time mereka dah buat, basically untuk arm tu dia berbeza dengan Betaflight sedikit lah. Okay, untuk yang version iNav configurator, mereka kena tunggu sehingga satellite tu mencapai minimum 6 ataupun 10 satellite lah, baru dia boleh arm. Kalau Betaflight should be tak ada masalah lah. Okay, so basically berdasarkan dalam gambar yang kita dah tunjukkan ni, satellite kita dah pun ada 12. So kita boleh start. Okay, kita tekan button. Yang ni adalah acro. Okay, untuk yang beginner, kita lebih galakkan tukar kepada mode angle dahulu. Okay, so kita arm dulu. Okay, so korang perhatikan dekat sini, kita baru naikkan throttle sahaja sebanyak 60, dalam sekitar 60% lah, 50 ke 60%. Sebab 50 ke 60% adalah level yang dia boleh hover dalam altitude yang sesuai atau ketinggian yang sesuai lah. So korang boleh perhatikan dekat sini. So ini adalah drone jenis GPS. Okay, so drone GPS ni basically kalau korang main angle yang tak ada GPS, memang dia akan ada drift sedikit. So korang kena cuba tolak ke kiri. Ini adalah roll yang kita gerakkan sekarang. Yang ni adalah yaw. Yaw ni kita akan pusing. Yaw ni adalah sebelah kiri kita lah. Kalau nak pusing kiri, dia akan pusing kiri. Pusing kanan, akan pusing ke kanan. Roll ni basically dia akan macam ni lah. Sebenarnya dia bukan, kita panggil roll sebab kita bagi tunjuk kalau kita tukar. Okay, so ni adalah mode acro. So roll dia macam ni tau. Dia macam tu lah. Roll ni biasanya adalah di sebelah kanan kita. Okay, tapi untuk tutorial ni, firstly kita akan tunjuk macam mana nak handle untuk angle mode dulu lah. Okay, so kita tukar kepada mode angle. Okay, so untuk DIY racing drone ni, kita tak perlu tolak banyak-banyak tau. Sebab depends lah. Sebab ini pun kita dah cuba adjust secukup rasa, bergantung kepada default flight controller masing-masing lah, kalau korang yang dah build sendiri. So untuk angle, kita tunjukkan dulu ya. Tukar kepada GPS hole dulu, lebih senang untuk kita demo. Okay, ini adalah GPS hole. Okay, senang sikit nak control. Okay, untuk ke depan kita menggunakan pitch. Pitch tu sebelah mana? Adalah sebelah sini. Tolak ke depan, dia akan ke depan. Okay, kalau nak ke belakang, dia akan ke belakang. Okay, kalau nak ke kiri, kita ke kiri macam ni. Kalau kita ke kanan, dia akan ke kanan. Okay, ni ada pokok. Make sure korang jangan fly dekat-dekat dengan pokok lah. Okay, biar korang just tolak secukup rasa sahaja. Okay, kalau korang nak pusing ke kiri atau ke kanan, pusing ke kanan macam ni, pusing ke kiri macam ni. Tapi make sure bila korang nak fly drone menggunakan remote ni, korang kena perhatikan korang punya throttle management juga. Sekarang throttle masa dia tengah hover sekarang ni adalah sekitar 47%. Masa kita starting tadi tu pun kita dah naik lebih kurang 50 ke 60% kan. So dia depends. Okay, so ini adalah cara paling senang kalau korang ada GPS, ada menggunakan function GPS lah. Tengok macam kita sekarang ni, kita lepaskan tangan pun masih lagi dia boleh hover. Okay, tapi let's say kalau korang yang menggunakan jenis drone yang basic, yang tidak ada GPS hole, tukar kepada angle. Okay,
Kalau boleh perhatikan sekarang ni, kita ada sedikit ke depan. Perasan tak dia ke depan dan dia drift sedikit. Biasanya ikut arah angin lah. So kita kena betulkan balik. Betulkan macam mana tu? Cuba korang mainkan dengan roll dengan pitch. Maknanya pitch ni kita ke depan lah atau ke belakang. Dan dalam masa yang sama, make sure korang mainkan throttle sekali. Naik turun. Throttle yang saya main sekarang ni biasanya dalam sekitar 40 ke 60% saja. Itu sajalah distance. Tapi bergantung pada setup korang juga. Macam sekarang ni consider dah kira okey lah kalau korang nak fly drone dalam sekitar throttle punya percentage yang macam ni lah. Okay, so kalau korang perhatikan throttle tu dah makin drop, so kita naikkan sedikit jadi 60%. Korang tak perlu tolak banyak-banyak sampai macam ni, tak perlu. Boleh tapi tolak sekejap saja. Nak drop pun cepat-cepat naikkan kepada sekitar 50 ke 40 ke 50% lah. Ini adalah mode angle. Okey, bateri kita pun dah nak habis. Kita cuba tukar kepada bateri lain. Okey, so basically kalau korang nak menghampiri ke tempat korang nak landing atau korang nak ambil drone tu, make sure korang standby jari tu dekat button disarm ataupun button arm. Okey, sebab dia sangat penting. Kalau let's say korang ada apa-apa masalah berkenaan dengan drone tu, let's say dia nak hampir kepada rumput ke ataupun dah hampir nak langgar orang lah, consider atau langgar orang ataupun langgar kereta ke ataupun nak langgar dinding ke apa ke, standby jari ni letak dekat button disarm ni atau button arm ni. Okey, so tadi kita buat tutorial tentang cara-cara untuk handle secara proper untuk drone racing dalam mode angle. So sekarang ni kita akan tunjukkan cara bagaimana kita handle menggunakan acro. So kita pasang dulu. Tunggu satellite punya reading. So macam biasa kita tunggu sehingga satellite dah full, baru kita boleh start lah. Okay, satellite dah cukup, kuat dah benarkan untuk kita arm. So kita boleh arm dulu. Okay, ini dalam mode acro ya. So korang kena faham, untuk angle, kalau korang nak ke depan, basically kita akan menggunakan pitch. Dalam masa yang sama kita guna pitch, guna roll dan guna yaw sekali lah. Okay, tapi dalam acro dia berbeza sedikit. Nanti kita akan tunjukkan korang sekali ya. Okay, so ni ada button acro. Kita start. Perhatikan ya. Kalau perasan dekat sini, kita sentiasa menghala ke depan, tapi kita tak tekan button pitch pun. Sebab kenapa? Sebab kita dah tolak dah pitch sedikit. Okay, let's say contoh, ini sekarang kita tengah hover. Okay, so apa akan jadi kalau kita tolak ke depan? Dia akan ke depan. Nampak tak? So let's say kau nak roll, dia akan maintain dalam position roll. Okay, sekejap kita bagi tunjuk sekali lagi. Untuk roll, tolak je sikit, dia akan jadi macam tu. Kita dah lepas dah, tapi dia sentiasa roll. Untuk ke kiri, roll ke kanan, dia akan ke kanan. Tapi roll tu jadi laju sebab kenapa? Sebab kita punya throttle tu dah pun kita naikkan kepada 25%. So kelajuan dia memang macam tu lah. So basically korang nak fly, dia adalah based on throttle sekarang ni, bukan based on pitch. Okay, itu baru roll lah. So kalau nak betul-betul roll, okay, sorry lah belum habis lagi. So kalau untuk yang betul-betul roll, kita tunjukkan korang ya. Dia roll macam tu. So let's say kau nak roll ke kiri, dia macam ni. Okay, roll ke kanan, itu dipanggil roll. So berapa banyak roll adalah let's say ikut korang punya cita rasa lah. Macam contoh sekarang kita nak fly, kita tolak roll sikit saja.
sebab kita nak buatkan dia berpusing. Kita tolak sikit je, tak perlu tolak banyak. Sebab kalau kita tolak banyak, dia akan jadi macam ni. So kita tak nak lah. So kita tolak sikit-sikit saja. Point untuk kita fly dekat sini, kita kena make sure yang dia dalam keadaan stay pada altitude. Tak perlu nak tergopoh-gapar sangat bila fly. Tolak sikit saja. Kita cuma main throttle saja. Nampak tu? Tolak throttle. Dan kita tak perlu fly tinggi-tinggi. Okey, itu baru roll dengan pitch. Okey. Macam mana pula dengan yaw? Yaw sama sajalah. Kalau korang tolak pun dia akan pusing jugalah. Ini ke kanan. Ini pula. Sekejap. Ini pula ke kiri. Okey. So sebanyak mana korang nak tolak ke kiri, dia akan stay ke kiri macam tu lah. Kalau nak tolak ke kanan macam ni, dia akan stay. Macam korang nampak dalam video ni lah. Okey. So macam mana quad tu boleh jadi laju, sebenarnya adalah based on throttle. Nampak tu? So korang boleh perasan dekat sini kita try buat power loop. Power loop pun okey, tak ada masalah. Naik ke atas ni juga. Hampir kena pokok ni, tapi okey lah. So ini adalah quad customer yang kita dah jualkan lah sebenarnya. Dia ada GPS juga, tapi still boleh buat untuk freestyle. Kalau nak buat macam cinematic pun boleh jugalah, tak ada masalah. Okay. So rasanya itu je lah kot. Oh, untuk yang pitch pun sama juga, tak ada masalah pun. Pitch pun, tapi pitch ni kita buat macam agak low sikit dia punya rate. Dia agak slow, tapi should be dia punya pitch macam tu lah. So korang kena ingat, untuk fly acro tolak sikit saja. Untuk angle tak ada masalah, sebab angle korang tolak banyak mana sekalipun. Okay, contohlah kita bagi tunjuk Ini adalah angle. Korang tolak sampai habis pun dia still takkan roll. Dia takkan pitch habis. Okay, kita bagi tunjuk kalau roll Kalau kita tunjuk roll ke kanan, dia takkan roll pun sampai habis. Sebab dia dalam mode angle. Angle ni maknanya dia akan stay leveling lah. Dia akan stay dalam position yang macam tu. Unless kalau kau tukar kepada mode acro, baru boleh roll lah. Okay. Kalau let's say korang menggunakan Betaflight ataupun INF configurator, saya lebih cadangkan korang boleh pergi dekat bahagian OSD punya tab. Lepas tu korang boleh activatekan yang mana yang perlulah. Kalau let's say korang perhatikan dekat dalam OSD di dalam screen ni, biasanya kita akan enablekan berapa persen throttle, nama mode dia, satellite, bateri berapa persen, bukan berapa persen, berapa voltage, dengan masa yang kita fly dekat situ. So at least senang kita nak tahu. Okay, so itu sajalah tutorial kita untuk video kali ini. Kalau let's say video ni membantu, jangan lupa untuk subscribe, sebab channel ni pun free je. Pada yang dah subscribe tu, yang tak pernah skip saya punya video tu, terima kasih kerana menonton